Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial kali ni Umi nak share resipi sambal tumis ikan bilis yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu dan nasi lemak. Sebenarnya terdapat banyak versi dan teknik masak sambal bilis ni. Bagi Umi, kriteria sambal yang sedap haruslah pekat, berwarna merah gelap, beraroma wangi dan seimbang rasa pedas, manis dan sedikit rasa masamnya. Selain dinikmati bersama nasi lemak, ia juga sesuai dimakan dengan nasi putih, lempeng atau roti. Mudah je sebenarnya untuk hasilkan sambal bilis yang sedap dan kena dengan tekak orang Melayu kita. Cuma teknik masaknya kena betul. Dalam tutorial ni juga Umi dah selitkan beberapa tips penting bagi sambal tumis kita berkilat, tahan lama, berwarna gelap, wangi baunya. Kalau nak tahu, jom tonton video Mi sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan: 6 ulas bawang putih, potong kasar je, nanti kita nak kisar. 25 batang lada kering, rebus dan buang bijinya. Setengah biji bawang Holland, Umi iris halus. 2 helai daun pandan, simpulkan rapi macam ni supaya senang nanti ya. Kemudian 2 inci belacan. Belacan ni Umi dah siap bakar dahulu. 1 biji bawang besar, pakai yang saiz besar ya. Gula Melaka dalam setengah ketul besar ni, lebih kurang macam ni lah. Sedikit sahaja garam, sebab bilis dan belacan pun dah ada rasa masinnya. 1 mangkuk kecil ikan bilis, sedikit air asam jawa dan juga sedikit air untuk kita masukkan waktu menumis nanti. Langkah pertama ni Umi akan gorengkan dahulu ikan-ikan bilis, bagi betul-betul garing dan rangup. Api tu biar sederhana besar, dan rajin-rajin gaul bagi bilis tu garing sekata di kesemua bahagian. Minyak tu biar ngam ya untuk kita gunakan semula nanti waktu menumis sambal. Bilis dah garing, bolehlah angkat dan toskan dahulu minyak lebihannya. Nampak rangup dan garing gitu kan? Waktu goreng tu biar lama sikit supaya kerangupan bilis ni tahan lebih lama dan tak liat. Kemudian kisar halus bawang putih. Bawang besar Umi guna bawang India yang berwarna purple gelap tu, lagi sedap dan lebih manis. Belacan bakar dahulu bagi lebih beraroma wangi bau belacan bila ditumis. Cili kering ni sejenis yang pedas, jadi Umi guna dalam 25 batang je. Masukkan air agak-agak je. Kemudian lepas dah kisar bagi betul-betul halus, barulah masukkan sedikit sahaja dari ikan bilis yang telah digoreng tadi. Kisar semula bagi bilisnya betul-betul lumat. Umi akan gunakan semula minyak gorengan bilis tadi untuk tumis bahan-bahan yang telah dikisar lumat ni. Bilas blender yang bersisa tu dengan sedikit air, masukkan juga ya. Sebab Umi gunakan minyak gorengan ikan bilis tu bagi lagi merasalah sambal ikan bilis ni. Lagi naik aroma dan rasa bilisnya tu. Gaul sebatikan bahan-bahan yang telah dikisar bersama minyak gorengan tu ya. Umi akan tumis sambal ni hinggalah pecah minyak sebanyak 2 kali. Jadi proses nak masak sambal ni memang lama ya, bagi dapatkan hasil sambal yang sedap dan lebih tahan lama. Awal-awal ni dah boleh campakkan daun pandan bagi aroma bau pandan tu keluar dan meresap bersama sambal. Umi kalau buat menu-menu yang bersambal ni suka masukkan daun pandan. Selain membangkitkan aroma wangi, rasa sambal kita pun akan jadi auto sedap yang berganda-ganda. Kalau tak percaya, anda boleh cuba sekali. Kemudian masukkan gula Melaka. Kalau buat sambal ni penggunaan gula tu memang satu kemestian lah kan. Kalau pedas semata kurang sedap bagi Umi. Biar pedas dan manis tu balance barulah sedap, dan sambal kita pun akan auto menjadi warna merah-merah kehitaman dan berkilat bila letak gula Melaka ni. Boleh juga gantikan dengan gula pasir atau gula perang, tapi Umi lagi prefer guna gula Melaka, lebih sedap. Umi akan sambung masak sambal ni bagi gula Melaka tu larut sepenuhnya dan sambal pecah minyak. Boleh tutupkan dengan tudung kuali untuk elakkan sambalnya merecik-recik keluar ya. Sesekali buka penutup kuali dan gaulkan bagi sambal tu masak sekata.
Memang makan masa sikit dia untuk sambal ni pecah minyak kali pertama. Biarkan je masak atas api sederhana besar. Kalau nak sambal yang sedap, bawang besar tu pun kena lebihkan ya. Waktu kita kisar, biar jus-jus manis bawang tu keluar waktu menumis. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kan, kenapa Umi kisar bilis yang telah digoreng tadi tu? Inilah trik nak bagi rasa sambal kita merecik rasanya dan lain dari yang lain. Bila makan dengan nasi lemak pun, memang terasalah bilisnya tu garing, rangup gitu bila tergigit. Lagi sedap berbanding kisar bilis yang belum digoreng. Bilis goreng tu tak perlu banyak, letak sikit je lepas kita kisar cili kering. Mungkin ramai yang belum pernah cuba teknik yang satu ni, tapi tips ni Umi dapat dari peniaga nasi lemak. Patutlah laris laku keras nasi lemaknya, sebab ramai yang suka sambalnya yang power tu. Tengok tu sambal dah bertukar merah kehitaman dan pecah minyak. Tambahkan dalam 250 ml atau dalam setengah cawan kecil lagi air masak dan Umi akan sambung tumis lagi sambal ni bagi pecah minyak untuk kali kedua. Bila kita masak lama macam ni dan bagi sambal tu betul-betul pecah minyak, barulah sambal tumis kita akan tahan lebih lama. Waktu ni dah boleh masukkan air asam jawa ya. Air asam tu Umi bancuh dalam secubit je asam jawa bersama air pahit pun boleh lah. Tak perlu letak banyak sangat ya asam jawa tu, sebab kita tak nak rasa masam tu melebihi rasa pedas dan juga rasa manis. Sedikit je rasa masam dah memadai. Kemudian bilas mangkuk asam tadi dengan sedikit lagi air dan masukkan juga bagi berkuah semula sambal ni. Gaul sebati, sambung masak lagi bagi sambalnya pecah minyak semula dan pekat. Bagi air tu mengering sedikit ya. Boleh tutupkan tudung kuali untuk elakkan sambal ni merecik-recik. Umi masak sambal ni, sambal tumis bilis ni lebih kurang dalam 35 minit jugalah. Nak bagi cili kisar tu betul-betul masak. Tengok tu, lepas 2 kali pecah minyak, sambal dah kelihatan lebih cantik, berkilat, merah kehitaman dan pekat gitu kan. Barulah masukkan bawang-bawang Holland yang telah dihiris halus. Masukkan akhir-akhir ni lebih crunchy lah bawang Holland kita. Dan akhir sekali baru perasakan dengan sedikit sahaja garam. Umi tak letak semua pun garam tu sebab tak nak terlebih masin. Sebab nanti nak buat pau sambal. Biar ngam ya bila kita makan dengan pau tu. Kalau masin sangat pun out rasa pau sambal kita. Next video nanti Umi akan sharekan ya cara buat pau sambal pula. Gunakan resipi sambal bilis ni. Sambal dah nampak ngam, pekat gitu. Macam ni kira okey dah ya. Pekatnya tu dah boleh tutupkan api dahulu. Biarkan sambalnya dah suam-suam suku gitu, baru masukkan baki ikan-ikan bilis yang telah digoreng awal-awal tadi. Bila buat gini, kerangupan bilis tu akan lebih terasa. Makan dengan nasi lemak pun kruk-kruk bunyi bilisnya. Umi suka versi gini, lebih sedap, lebih garing. Dah gaul sebati ikan bilis dengan sambal, maka siaplah sambal ikan bilis kita. Macam nampak pun dah terliur kan? Serius, inilah sambal bilis terpaling sedap, terpaling wangi yang pernah Umi cuba. Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik menanti anda di channel ni. Jadi jangan lepaskan peluang dengan menekan butang subscribe, like, share dan tekan bel untuk notification video seterusnya dari Umi. Assalamualaikum. Bye.